sedikit isunya di sini adalah dalam Pakatan Harapan ni ada DAP. Jadi DAP okey, ni dia macam ini. Dulu lagi UMNO. Tadi soalan tadi ditanya, saya belum sempat nak masuk bab tu. Bagi saya tak takut dengan DAP. Sebab mungkin kita kena terima hakikat semua orang ada buat silap. Semua ada buat silap, DAP pun ada buat silap. Tetapi DAP telah membayar harga yang cukup mahal di atas kesilapan dia. Mungkin ada ketika dia berkuasa, dia keterlanjuran kata-kata. Mungkin ada orang macam Superman Hugh yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang cukup resis. Melayu akan skru Melayu, kita akan gunakan Melayu untuk skru Melayu, kita guna Tun Mahathir. Orang ni pun dah kena buang dengan DAP. Dalam UMNO pun ada juga orang macam ni. Yang perangai macam Superman Hugh ni, yang resis, macam Papa Gomo contohnya. Dia kata kita akan tarik kerakyatan India dengan China. Kita tak boleh buat benda ni. This is very wrong. Dia pun dah digantung oleh UMNO 6 tahun. Kalau boleh buang balik, buang turun pun tak apa. Sekarang ni dah kena gantung pun masih berasa lagi parti kan. So kita belajar melalui kesilapan kita. Saya yakin DAP pun belajar melalui kesilapan dia. Kerana kenyataan-kenyataan dia, kerana mungkin keterlanjuran mereka dalam mendesak ni, akhirnya menyebabkan kerajaan yang mereka bentuk bersama dengan Mahathir akhirnya runtuh selepas 22 bulan. Jadi bagi saya, dengan pengalaman pahit mereka ni, lepas mereka runtuh, Lim Hua Eng dihadapkan ke muka pengadilan, lepas mereka runtuh, kita lihat Syed Saddiq dihadapkan ke muka pengadilan. Saya yakin mereka pun tak nak benda ni berlaku lagi. UMNO pun tak nak juga. Selepas kita bekerjasama dengan Bersatu, kita dianiaya mereka, kita dizalimi mereka, kita pun tak nak benda ni berlaku lagi. Kan? Jadi masing-masing hari ni akan lebih berjaga-jaga. Maknanya saya yakin, itu sebab saya punya kenyataan, mungkin sebelum ni PAS tak boleh menjinakkan DAP. PAS parti kecil. Parti kecil. Cuma sekarang ni dengan politik wang yang mereka mainkan, mereka sudah menjadi parti besar. 49 kursi. Kita tak tahulah berapa lama benda ni boleh bertahan. Tak apa, kita tengok dan lihat. Dulu mungkin ada Abah untuk memberikan dana pilihan raya. Selepas ini, bila kita siasat mana perginya 600 bilion dan sebagainya, tak mustahil duit UMNO yang dulu dibekukan, lepas ni duit dia orang dibekukan. Betul tak? Mereka tidak akan ada lagi modal untuk untuk menyogok pengundi-pengundi ni. So senario akan berbeza selepas ni. Saya yakin dengan UMNO sebagai sebuah parti yang mewakili orang Melayu yang paling ramai, 4.2 juta orang, kita boleh membuat DAP menghormati hak istimewa orang Melayu, menghormati Islam sebagai agama persekutuan, menghormati kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, menghormati kedudukan raja-raja Melayu. Dan mereka dah faham dah. Kalau mereka tak sanggup buat benda ni, mereka masih lagi nak menuntut Malaysian, mereka masih lagi nak menuntut diiktiraf UEC dan sebagainya. Kalau tak tunaikan tuntutan, mereka akan keluar. Macam sekarang ni, kenyataan dengan Komeng dulu diguna pakai. Saya nak tegaskan, itu kenyataan lama. DAP sekarang takkan keluar macam tu. Daripada mereka tidak ada kuasa, dia orang pun tak boleh tolong masyarakat Cina. Betul tak? Betul. Sama juga dengan UMNO. Kita pun fikir tentang masyarakat Melayu. Kalau kita tak ada kuasa, macam mana kita nak tolong orang Melayu? Betul tak? Betul. Jadi masing-masing akan menjaga hati satu sama lain. Masing-masing akan lebih menghormati kontrak sosial yang ditandatangani sebelum kita mengecapi kemerdekaan. Saya yakin kita tak perlu takut dengan DAP seperti mana ramai orang bimbang dengan DAP. Ini keyakinan saya. Dan kalau misalnya adalah yang terlanjur, sudah pasti we are here. Kita akan pastikan bahawa mereka akan ditegur. Kalau kita pun tiba-tiba ada di kalangan kita yang terlebih Melayu, sudah pasti ada DAP yang akan menegur juga. Ini saya yakin dia akan ada check and balance, InsyaAllah. Tadi berkaitan tentang UEC itu tadi. UEC ni, saya ingat sewaktu pemerintahan yang Berhormat Pak Agong menjadi Perdana Menteri, peruntukan beasiswa no limit
telah diberikan kepada pelajar-pelajar UEC. Yang mana waktu itu dia juga UEC juga ataupun waktu itu ada tuntutan Dongzong ataupun tuntutan ataupun peruntukan saya ingat lagi, peruntukan sebanyak 58 juta telah diberikan kepada sekolah Cina. Betul. Berbanding Pakatan Harapan cuma RM 2 juta. Dan kemudian bila mereka menjadi kerajaan, sebelum itu mereka sangat lantang menentang Dongzong, sangat lantang menentang UEC, yang mana UEC ni adalah pesaing kepada STPM, pelajar-pelajar STPM. Dan bila jadi kerajaan, senyap. Bila jadi kerajaan, mereka tidak mampu untuk menegur tentang hal ini. Ini yang menjadi kepelikan bagi saya. Dan berkenaan tentang sektor pendidikan juga, saya nampak sewaktu kerajaan Yang Amat Paguh dan juga Ismail Sabri ini menjadi Perdana Menteri, Menteri Pendidikan dia adalah daripada Perikatan Nasional, iaitu Dr. Razi Jidin. Tetapi malangnya bila kita jumpa kempen pilihan raya yang melibatkan guru-guru, kempen di dalam sekolah, buat video dan mengungkapkan satu kata-kata yang tidak sepatutnya sebagai seorang guru itu bercakap di depan ataupun bersama dengan anak-anak murid berkenaan tentang resis, berkenaan tentang hak-hak orang Melayu. Benda ni tak ada. Tidak ada pun sebab dalam Pakatan Harapan tak ada. Dan ini adalah satu fitnah yang tentunya telah pun mendoktrinkan seramai mungkin di kalangan mereka. Jadi sekali lagi DAP ini menjadi mangsa. Dan sebentar tadi Saudara Lokman nampak sudah mula faham berkenaan tentang DAP ini. Kami daripada Keadilan dah lama faham Saudara Lokman. Tentunya dia yang dulu pernah bersama berkawan dengan DAP. Cuma DAP ini perlukan seorang rakan untuk menegur. Rakan yang baik adalah rakan dia kena ada check and balance, yang sentiasa menegur. Saya tak bercakap DAP ni ataupun saya tidak nak defend DAP ni adalah satu parti yang perfect, tidak. Tetapi kita ni bila jadi kawan, kau dah buat salah ni, kita tegur, kau tak boleh buat macam ni, kena buat macam ni. Dan kita harapkan agar kerajaan yang baru ini, yang mana dititahkan oleh tuanku, kerajaan perpaduan ini mampu mengembalikan kestabilan politik. Itu yang utamanya. Betul. Selagi mana kita tidak ada kestabilan politik, setiap hari kita meratip DAP. Sampai hari ini, sebelum tadi saya dalam live, jadi dalam kereta pun saya sempat membaca ciapan-ciapan dari pihak sebelah sana yang masih lagi mengaitkan DAP, dah tak ada idea. Jadi kita menggunakan satu peluang ini bila kita berada dalam kerajaan, kita duduk bersama dan kita bentuk bersama dan kita saling kenal antara satu sama lain. Tak kenal maka tak cinta. Itulah ungkapan yang sesuai untuk kita nak beritahu tentang DAP. Dan saya melihat bahawa bagi Pakatan Harapan, perkara itu kita dah selesai lama. Kesefahaman itu dah selesai lama. Tetapi saya melihat UMNO itu yang lebih kritikal. Sebab UMNO perlu menerangkan dengan keseluruh ahli-ahli UMNO yang berjumlah 4.2 juta itu tentang apa yang sebenarnya berlaku. Dia kena fahamkan tentang isu itu. Ini yang menjadi masalah. Saya nak beritahu dengan kawan-kawan UMNO yang dalam live pada malam ni. Kita tak pernah prestasi kita begini buruk. Dulu masa pilihan raya umum yang ke 14 daripada masyarakat Cina kita cuma dapat 3% je. Kali ni masyarakat Cina alhamdulillah kita dapat 5%. Tetapi masyarakat Melayu yang mengundi UMNO kali ni, yang mengundi BN, tinggal 33%. Pakatan Harapan pun mereka dulu mendapat 25% pada tahun 2018. Kali ini mereka dapat 11%. So dari segi prestasi sokongan orang Melayu terhadap UMNO merosot banyak. Pakatan Harapan pun sama juga, merosot juga. Jadi saya nampak untuk masa depan, bila kita bersama dengan Pakatan Harapan ni, UMNO yang masih mempunyai keahlian di kalangan orang Melayu paling ramai ni, sebuah parti yang diyakini oleh orang Melayu, bila bergabung dengan Pakatan Harapan yang diyakini oleh masyarakat bukan Melayu,
Even 85% masyarakat India bersama dengan Pakatan Harapan. Kali ini ada lebih kurang 97% masyarakat Cina bersama dengan Pakatan Harapan. Cuba bayangkan potensi untuk gabungan kerajaan perpaduan ini memenangi semua pilihan raya akan datang. Ini ramai orang tak nampak. Bukan hanya kita akan this is going to be the end of racism. Kita akan wujudkan sebuah kerajaan yang ada orang Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Iban, Dayak, macam-macam. Termasuk orang asal. Termasuk orang asal, orang asli semua. Semua akan duduk dalam satu pasukan. Dan dalam masa yang sama, kita berpotensi menang di semua kursi yang kita bertanding dalam pilihan raya. Kalaupun ada sedikit kesukaran, mungkin di Kelantan. Yang ni Kelantan ni kita memang payah sikit. Sebab orang Kelantan ni dia tak kisah. Walaupun dia mandi dengan air teh ke, teh Milo ke, teh ais ke, they couldn't be bothered. As long as PAS memerintah. Demi Islam, pangkal PAS masuk syurga. Ini kita tak boleh buat apa-apa. Itu pun saya yakin kita boleh mengganggu gugat juga.